Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan lagi dengan topik kita hari ini 5.2. Okey, diode semikonduktor. Pada yang lepas kita dah belajar macam mana 5.1 iaitu tajuk elektron, pergerakan elektron dalam bagi pancaran termion dan sinar katod. Okey, sekarang cikgu teruskan dengan 5.2 semikonduktor. Mari kita tengok. Okey, sebelum tu berkaitan dengan konduktor, kita dalam bab 3, cikgu recall balik Dalam bab 3 kita dah belajar tentang penebat, okey, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Mari kita ingatkan balik, penebat tu adalah dia tidak boleh mengalirkan elektrik sebab dia sebagai penebat. Elektrik tak boleh mengalir melaluinya. Okey, cikgu pergi kepada konduktor dulu. Konduktor dia membenarkan elektrik mengalir melaluinya. Okey, dia boleh alirkan elektrik. Manakala superkonduktor adalah konduktor yang paling baik. Kenapa? Sebab dia boleh mengalirkan elektrik tanpa sebarang halangan. Sebab tu nama dia superkonduktor. Manakala semikonduktor, dia ni duduk di tengah-tengah antara penebat dan juga semikonduktor. Maksudnya dia lebih baik daripada penebat dan kurang baik daripada konduktor. Dia duduk di tengah-tengah penebat dan semikonduktor. Okey, itu kita recall baliklah apa maksud semikonduktor di antara penebat dan konduktor. Okey, anda telah mempelajari bahawa penghantaran, kita dah belajar kan macam mana tenaga elektrik dihantarkan melalui sistem penjanaan kan. Okey, di mana pengaliran arus yang kita dapat di rumah kita dalam bentuk arus ulang-alik. Di sistem penjanaan tu kan, kita tengok yang voltage injak naik itu, okey, dan injak turun tu, kita belajar dalam topik tu. Waktu penjanaan tu dia banyak memang dalam bentuk arus ulang-alik. Okey, dalam kehidupan harian kita banyak peralatan elektrik seperti alat pengecas, laptop atau alat-alat cerik elektrik, perkakasan elektrik yang kita guna adalah dia sebenarnya dalam bentuk arus terus. Oleh itu, jadi yang kita dapat tu adalah daripada sistem penjanaan adalah arus ulang-alik. Tetapi apabila sampai di rumah kita, arus ulang-alik tu kita tukar kepada arus terus. Sebab sistem alat elektrik yang kita guna di rumah, dia adalah arus terus. Jadi macam mana arus ulang-alik tadi yang sampai tu tadi biasanya dalam 240 volt kan, yang sampai ke rumah kita tu arus ulang-alik tu ditukarkan kepada arus terus. Macam mana dia boleh ditukarkan? Oleh itu, bekalan arus ulang-alik perlu ditukarkan kepada arus terus. Jadi macam mana? Jadi dalam rajah 5.1 ni menunjukkan diode semikonduktor, di mana arus ulang-alik tadi boleh ditukarkan kepada arus terus dengan bantuan diode semikonduktor. Di mana diode semikonduktor ni lah yang berfungsi untuk mengubah arus ulang-alik tadi kepada arus terus dengan bantuan diode semikonduktor. Macam mana rupa dia? Ini adalah rupa alat dia lah. Okey, diode semikonduktor itu, dan dari segi simbol dia macam ni. Okey, dia bentuk segitiga. Lepas tu dia ada palang kat situ. Dia ada disambungkan. Yang sini disambungkan ke anode. Okey, yang di sini kita sambungkan ke katod. Anode adalah positif, katod adalah negatif. Okey, salah satu cara macam mana nak ingat katod dan anode, kita tengok dekat sini dia seolah-olah macam huruf K kan daripada sini. So ini kita namakan dia katod. Okey, manakala di sebelah sini anode sebab kita nampak macam huruf A kat sini. Macam tu. So dia anode. Senang nak ingat. Okey, macam K tu adalah sebelah kanan tu katod, yang sebelah kiri tu macam huruf A tu adalah anode. Anode bercas positif, katod bercas negatif. Okey, ini gambaran awal bentuk diode semikonduktor. Ni gambar rajahnya, dan ini dari segi simbol.
anod dan katot. Apa fungsi diod semikonduktor tadi? Menukarkan arus ulang-alik yang kita dapat dari sistem penjanaan kepada arus terus, sebab alat elektrik di rumah kita menggunakan arus terus. Okay, next. Okay, seterusnya dalam buku teks muka surat 181 tu, dia mengkaji untuk membincangkan fungsi diod semikonduktor. Okay, ni kita sambungan dia lah kalau kita buat di dalam amal aktiviti dia. Okay, ni diod. Okay, yang gambar rajah A ni kita panggil keadaan pincang depan. Okay, kita tengok dulu apa itu pincang depan. Okay, di mana kita tahu ni sel kering. Okay, disambungkan kepada sel kering. Okay, sel kering yang ini positif, yang ini negatif. Kena tahu ni positif, ini negatif. Ni nak ceritakan macam mana keadaan pincang depan terjadi dalam sambungan diod itu. Okey, dia bergantung pada sambungan diod tu. Okey, pada sel kering ni sangat penting, ni positif dan negatif. Kita tahu dia positif ni kalau kita sambungkan ke anod. Okey, dan kita tahu tadi anod sifat dia memang bercas positif. Ini adalah katot di huruf K kan. K tu katot dia bercas negatif. Apa yang kita faham, pengaliran arus elektrik dia bergerak daripada positif ke negatif. So ni sel kering. Okey, dia bergerak macam tu ni pengaliran arus lah. So dia bergerak daripada positif dan kembali ke negatif. Yang warna merah tu, arrow tu adalah pengaliran cas elektrik. Dan kita nampak di sini, okey, kalaulah sambungannya disambung secara macam ni, kita nampak arus tu dia boleh melalui diod tu. Kenapa? Sebab ni pagar dia, seolah-olah ini pagar dia kan, ni macam huruf K tu kan. Besarkan sikit. Okey, dia membenarkan, dia macam dia ikut arrow ni, nampak? Dia membenarkan arrow. Dia tak ada halangan sebab pagarnya duduk di belakang. So dia macam kalau nak ingat dia sistem tu dia macam sama bentuk dengan arrow yang arus mengalir tu. Dia sama arah tu, nak ingat lah kan. So maksudnya kat situ dia tak ada dihalangi oleh pagar tu. Okey, nanti cikgu tunjuk kalau dia gambar rajah kat bawah, dia ada dihalang oleh pagar tu. Kalau yang ni arus dia sama, dia boleh mengalir tanpa ada halangan, maka nanti mentol akan menyala. Sebab kat sini kita namakan dia arus dibenarkan. Arus dibenarkan mengalir. Okey, mengalir melalui diod tu lah, dalam litar tu lah. Okey, melalui litar ni, sambungan litar ni. Okey, arus dibenarkan mengalir. Bila arus dibenarkan mengalir, maka mentol menyala. Macam mana nak tahu arus boleh lalu? Sebab nampak dia sama bentuk dia tidak dihalangi oleh pagar tu, senang katalah. Okey, itulah keadaan dia, nama dia pincang depan, atau kita namakan dia dalam bahasa Inggeris adalah forward bias. Okey, sambungan diod dalam keadaan pincang depan di mana arus boleh melaluinya dan mentol menyala. Manakala dia suruh tengok kan permatian mentol boleh menyala sebab arus dibenarkan mengalir melaluinya. Kalau kita sambung positif, sel kering positif kita sambungkan ke anod, dan sel negatif pada sel kering yang bercas negatif kita sambungkan ke katot. So maksudnya arus boleh mengalir. Kena ingat dia positif ke positif anod, positif ke anod, atau negatif ke katot. Sambungan dia positif pergi ke anod, kaki anod yang bercas positif, ataupun negatif. Okey, cas negatif disambungkan ke katot, di mana katot tu pun bercas negatif, maka arus dibenarkan mengalir melaluinya. Okey, kalau gambar rajah B, di mana sambungan diod, kita katakan keadaan pincang songsang, atau kita panggil dia reverse bias.
Okey, macam mana berlakunya reverse bias keadaan pincang songsang ni? Sambungan sel kering kita terbalikkan. Dia bergantung kepada sambungan sel kering dengan anode atau dan ke katod. Kalau yang ini kita terbalikkan. Kalau tadi atas tu positif, sekarang dia negatif dan positif. Diod disambungkan ke diod. Diodnya tetap sama, bentuk dia macam tu. Tetapi kita tahu ini adalah anode, dia charge positif, dan ini adalah katod, dia bercharge negatif. Kena faham. Jadi apa yang berlaku kalau charge negatif sel kering, terminal sel kering yang bercharge negatif disambungkan ke anode, dan terminal bercharge positif sel kering disambungkan ke katod. Kita tahu arus mengalir kalau tadi positif pergi ke negatif, tapi yang bawah ni dia terbalik. Positif daripada bawah dia bergerak ke atas. Jadi dia ni cikgu lukiskan pengaliran arus dia. Dan apa kita nampak di sini, yang ini arus dia tidak boleh, arus tak benarkan lalu, arus tak dibenarkan lalu melalui litar ni, dalam litar ni. Kenapa? Sebab dia ada halangan dekat situ, dekat katod tu. Di simbol diod ringkas kan, simbol diod tu, dia seolah-olah macam ada pagar kat situ. Jadi arus nak lalu melalui litar ini tak boleh, dia tak benarkan lalu. Okey, sebab sambungan terminal sel kering tadi kepada anode dan katod dia sangat-sangat mempengaruhi. So ibaratnya kalau kat sini positif disambungkan ke katod, okey, jadi arus yang nak mengalir melaluinya dihalang oleh kaki katod tu tadi. Jadi arus tak boleh melaluinya dan mentol tidak menyala. Okey, sambungan ini positif, terminal positif sel kering sambungkan ke katod, negatif sambungkan ke anode. Okey, apabila kita reverse kan dia, okey, lawan kepada sambungan yang atas, kita namakan dia reverse bias. Mentol tidak boleh menyala, itu kita namakan dia keadaan pincang songsang. Okey, kena jelas tu. Okey, di mana terminal positif sel kering disambungkan ke katod, terminal positif sel kering disambungkan ke katod, dan terminal negatif sel kering disambungkan ke anode. Maka arus, kena ingat sambungan dia tu, arus tak boleh lalu melalui litar ini. Itu kita namakan dia keadaan pincang songsang. Okey, pincang songsang yang tadi, kenapa pincang depan? Sebab sambungan dia terminal negatif disambungkan ke katod, okey, dan terminal positif sel kering disambungkan ke anode. Kena faham jelas cara sambungan terminal pada sel kering kepada anode dan katod. Okey, seterusnya muka surat 182 kita tengok apakah fungsi diod semikonduktor. Tadi kita dah faham kan kenapa wujudnya diod semikonduktor tu, dia menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Jadi fungsi diod semikonduktor sebenarnya adalah komponen elektrik. Diod semikonduktor ni kalau kita tengok gambar rajahnya, dia berada dalam komponen elektrik. Okey, satu komponen elektrik yang membenarkan arus mengalir melaluinya dalam arah tertentu sahaja. Inilah dia. Kalau dia tanya apakah fungsi diod semikonduktor, dia adalah komponen elektrik yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja, iaitu menukarkan arus terus ke arus ulang-alik kepada arus terus. Arus terus tu adalah satu arah tertentu sahaja. Namakan dia arus terus. Okey. Diod semikonduktor dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P dan jenis N untuk membentuk satu sempang PN. Okey, apa maksud dia ni? Diod semikonduktor ni kita hasilkan dia, kita gabungkan dia. Kalau tengok cikgu lukiskan dekat sini, ni gambaran dia. Ni gambaran simbol untuk diod lah. Okey, dan di mana kat sini tadi kan kita buat simbol ringkas dia macam ni kan. Ni simbol apa tu kita panggil? Simbol diod. Okey.
Dari segi ni simbol, dari segi lukisan sebenarnya dia dalam diod tu kita tahu dia anode kiri, cathode kanan. Sebab kita tahu simbol dia macam ni, anode dan cathode. Okey, dari segi lukisan dia, okey, dari segi lukisan dia sambungannya sebenarnya detail dia macam ni lah. Diod, semiconductor diod ni dia terhasil daripada gabungan dalam ayat tadi, gabungan semiconductor P dan juga semiconductor N. PN ni kita panggil semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N, di mana diod ni terhasil daripada gabungan tu tadi, gabungan P dan juga N. Okey, apabila P dan N tu bergabung, nanti dia akan memberi kesan kepada yang tengah-tengah tu. Itu kita panggil dia lapisan susut, lapisan susutan, atau kita panggil dia, istilah dia sempang lah. Dia ada sempang kat situ, di mana dia pertembungan antara kombinasi gabungan P dan N tu tadi. Dia ada di tengah-tengah sempang ini. Kita namakan istilah dia adalah lapisan susutan. Nanti cikgu akan ajar. Lapisan susutan ni apabila P dengan N tu bergabung, nanti cikgu akan ceritakan. Apabila dia bergabung, lapisan tu nanti dia akan boleh jadi kecil saiz dia, dan juga boleh lapisan tu saiz dia akan boleh jadi menebal. Boleh jadi nipis, mengecil, dan juga boleh jadi menebal. Kenapa? Efek daripada gabungan P dan N tu tadi. Okey, nanti cikgu akan ceritakan detail tentang tu. Dan awak kena tahu, cikgu ada take note kat sini, yang mana penting awak boleh take note. Silikon dan germanium adalah semiconductor semula jadi. Dan ini silikon dan germanium ni adalah jenis semiconductor semula jadi, yang tak ada campuran, yang asli lah ni, semiconductor yang tulen. Dia tak ada campuran dengan benda asing yang lain. Jadi nama dia adalah silikon dan germanium. Okey, diod, semiconductor diod yang tulen. Jadi ini adalah binaan, struktur binaan anode. Struktur binaan anode kita namakan dia, mana gabungan P dan N. Okey, seterusnya, dan awak kena tahu yang semiconductor yang tulen ini dia mengandungi 4 elektron valence. Okey, jadi apabila kita nak memfungsikan diod tu, nak fungsikan dia, silikon dengan germanium ni kita kena campurkan dengan benda asing. Kena campurkan dengan atom-atom benda asing, barulah semiconductor diod ni dia berfungsi. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan dengan lebih. Okey, seterusnya kalau awak baca muka surat 182. Okey, kalau boleh cikgu bukakan buku tab. Okey, kalau awak tengok muka surat 182 dekat galeri maklumat ni, cikgu bacakan. Semiconductor, boleh tengok dalam buku tab, semiconductor jenis P dan jenis N terhasil menerusi proses pendopan. Ni sekarang ni cikgu nak cerita pasal proses pendopan tu, iaitu kalau tadi yang tulen tu adalah silikon dengan germanium kan. Jadi untuk menghasilkan fungsi diod semiconductor ni, kita kena semiconductor jenis P dan jenis N tadi, kita lakukan proses pendopan, di mana kita campurkan silikon atau germanium tadi dengan atom benda asing. Okey, kita campurkan kepada struktur kekisi hablo semiconductor tulen. Semiconductor tulen tu tadi silikon atau germanium lah. Kita campurkan dia benda asing ke dalam dia, dan atau kita namakan, bila kita masukkan benda asing tu, kita namakan dia proses pendopan. Okey, dan ni cikgu bacakan dulu, nanti cikgu terang. Pembawa charge majority bagi semiconductor P adalah lohong. Ingat, apabila kita campurkan benda asing, jadi semiconductor jenis P tu tadi dia lebih kepada bersifat lohong, manakala semiconductor jenis N tu nanti dia ialah elektron. Okey,
dan lohong bertindak sebagai pembawa charge positif. Okey, sekarang cikgu akan terangkan. Okey, ni macam mana proses pendopan, cikgu nak fahamkan pada awak di mana proses pendopan ni dia adalah gabungan, kita gabungan jenis P, semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Okey, di mana awak tahu, okey tadi kan kita buat lukisan tadi ni. Okey, ni P dan N. Semikonduktor jenis P tu macam mana kita nak campurkan benda asing ke dalam dia tu, kita mesti campurkan kepada trivalent. Kan asal dia ada 4 electrovalence yang tulen, dan untuk nak wujudkan fungsi diod semikonduktor ni, yang P tu mesti kena campurkan unsur trivalent. Trivalent tu, tri tu 3 lah, 3 electron valence, manakala yang N pula dia mesti campurkan dengan pentavalent. Memang konsep dia macam tu. Pentavalent tu apa dia? 5 electron valence. Kalau cikgu lukiskan, asal dia tadi 4 electron valence kan? 4. Bila campurkan dengan 3, dia jadi 7. Okey, ni dalam kimia tak silap cikgu kan? Okey, kalau kita lukis, so dia jadi 7. Ni dah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mesti ada berpasangan macam tu lah. Okey, dia mesti ada berpasangan. Ni 2, 4, 6, 7. Dia jadi nak wujudkan pasangan tu, dia mesti ada dia ada bulat kat situ. Pangkah tu menunjukkan electrovalence. Okey, dia ada bulat kat situ, dia ada lebih kat situ. Dia macam dia ada bulat lah. Bulat tu maksudnya elektron tu, yang pangkah tu dia tak ada kawan. So kita kena kawankan dia dengan bulat tu. Bulat ni awak kena tahu itu adalah, kita namakan dia lohong. Lohong. Okey, di mana lohong itu dia adalah, kena tahu lohong ni dia bercas positif. Sifat dia bercas positif. Jadi kalau semikonduktor jenis P, sebenarnya dia adalah pembawa majority charge positif. Kenapa? Sebab dia ada satu lohong yang lebih. So ingatlah, jenis semikonduktor P dia berkonsep kepada lohong. Ingat tu. Okey, P dia konsep dia bulat. Dia ada banyak lohong. Okey, bersifat lohong. Sebab kita buktikan dengan electrovalence tadi, electrovalence tu tak cukup, kita kena letak dia sebagai lohong. Okey. Ini kita namakan dia atom penerima. Sebab apa? Sebab electrovalence dia tak cukup. Jadi dia kena terima benda asing lain. Dia kena terima lohong, baru cukupkan pasangan dia. Manakala kalau N, kalau tadi atom penerima, yang ini adalah atom penderma. Kenapa? Kalau derma dia mesti ada lebih kan? Mari kita lihat. Okey, silikon yang tulen dia 4. 4 campurkan 5, dia jadi 9. Okey, ni pasangan dia dah cukup. Ni 2, 4, 6, 8. Dia dah cukup dah 8 electrovalence. Dia jadi 4 tambah 5, dia jadi 9. So bermaksud kat situ elektron valence dia lebih. Kalau tadi tak cukup, 2, 4, 6, 7 tak cukup. Yang ini 2, 4, 6, 8, 9. So 9 tu dia lebih elektron. Okey, apabila dia lebih elektronnya, okey, sebab ni tadi 7 tak cukup. 7 tak cukup, sebab tu kita kena letak lohong. Jadi yang ini dia lebih. Bila lebih 2, 4, 6, 8, kawan dah lebih, dia kena tolaklah keluar. Okey. Ini elektron. Kalau tadi lohong dia bercas positif, ni lebih ni elektron ni dia bercas negatif. Okey. Dan sebab itulah kita namakan semikonduktor jenis N ni pembawa majority charge negatif. Sebab apa? Sebab dia lebih elektron valence satu. Okey, yang ini bercas positif sebab dia kawankan dengan, dia ada lohong dekat situ.
Okey, sebab dia tak cukup, dia mesti menerima untuk mendapatkan pasangan dia. Kalau yang ini lebih, so kita namakan dia penderma. Dia lebih, so dia kena dermakan sebenarnya elektron dia. Inilah konsep pendopan. Okey, dia gabungkan jenis semiconductor jenis P dan N dengan benda asing, atom benda asing atau trivalent lah, unsur trivalent. Trivalent untuk P, pentavalent jenis N. Jadi apabila kita tambahkan unsur trivalent ni tadi, kita nampak yang P tu berbentuk charge positif, dia ada lohong, dan untuk jenis N dia bercharge negatif sebab dia ada elektron valent yang lebih. Okey, so tadi awak dah faham kan kenapa unsur jenis, sebab yang dalam buku tadi tu, okey, dalam buku teks dia hanya menerangkan tadi yang contoh slide yang tadi tu, yang cikgu lukis gambar lajak electrovalence tu sebagai pengetahuan lah untuk awak supaya dapat gambaran jelas. Jadi cikgu cakap unsur semiconductor jenis P tadi dia lebih lohong dia ada lohong sebab dia electrovalence tu dia ada 7 kan, dia kena ada kawan dia untuk bersama-sama. Jadi dia nak jadikan dia pasangan yang lengkap, dia tambah lohong kat situ. So sebab itulah kan yang P ni kan tadi semiconductor depan tu mesti P, belakang dia mesti N. Okey, jadi P tadi, sebab itulah dari segi gambaran dia kalau tengok okey, gambaran dia tu tadi kita wakilkan dia sebagai lohong pembawa charge majority semiconductor P ialah lohong. So kita gambarkan dengan bulatan lah. Lohong tadi kan bulat, dan N tu dia atom penderma sebab dia lebih elektron. So dalam buku pun dia beritahu semiconductor jenis N ialah elektron sebab dia mengandungi elektron yang lebih. Okey, so kita lukis dia sebagai elektron kat situ. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, kita tahu ini sel kering, ini positif. Kalau sambungan ni macam ni, ini sambungan cikgu lukis forward bias tadi apabila terminal positif sel kering disambungkan ke anode dan terminal negatif sel kering kita sambungkan ke cathode. Okey, dari segi diode, simbol diodnya tadi macam ni lah kan. Ni anode positif, ni cathode negatif. Okey, dari segi sambungan ni lita ringkas dia, dia gambaran dia ada P dan N lah. Yang ni sambungan, ni simbol dia, simbol diode. Ni lukisan dia lah, lukisan lita dia, lita diode dia. Okey, ni cikgu bayangkan kat sini ada bulat, P ada bulat, dan ni ada elektron. So apa yang cikgu bantukan dengan sedikit nota kat sini, positif terminal dan pergi ke anode juga positif. Yang ni negatif dengan negatif, sifat dia positif dia akan menolak. Okey, dia akan menolak. Okey, jadi maksudnya kat sini bila dia menolak, elektron tu dia tak boleh mengalir ke bawah. Dia tak boleh, pergerakan dia tak boleh mengalir bertentangan lah. Dia tak boleh mengalir macam ni lah kan. Okey, sebab dia menolak. Jadi arus dia sebenarnya dia mengalir daripada positif, okey, dan kembali kepada terminal negatif. Cikgu nak nampakkan dekat sini apabila elektron, apabila arus boleh mengalir melaluinya, jadi dia elektron boleh melompat. Dia elektron tu nanti dia akan tertarik kepada lohong tu. Konsep dia, elektron di sebelah kanan tu dekat dalam N tu dia akan sebab menarik kepada lohong tu tadi, sebab
Kita nampak arus mengalir, dia boleh mengalir. Maksudnya lohong tu nanti seolah-olah bila arus mengalir, lohong tu nanti dia akan bergerak mengikut arah arus tadi. Dia lohong tu seolah-olah akan bergerak ke kanan. Kenapa macam tu? Dan elektron akan bergerak ke kiri. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab arah elektron, kena faham arah arus daripada sini, cikgu lukis dia pergi ke sebelah sini kan, positif ke negatif. Cikgu padam balik. Tetapi elektron, terpadam semua pula. Tetapi elektron dia mesti bertentangan dengan arus. Arus positif ke negatif, elektron dia daripada kanan dia mesti pergi ke kiri. Tu nak cakap. Elektron daripada kanan ke kiri, arus daripada kiri ke kanan. Maksudnya positif pergi ke negatif. Tu arus. Arus ke sana. Okey, jadi apa dari segi gambaran cikgu nak nampak? Okey, kalau elektron dia melompat ke sini, okey, dia maksud yang hitam ni adalah elektron. Elektron dah mengalir ke sini. Jadi apa akan jadi pada elektron yang asal? Dia akan jadi lohong dekat situ. Sebab apa? Sebab elektron dah bergerak ke depan. Okey, ni elektron pun bergerak ke depan. Okey, yang ini pun sama. Elektron yang belakang pun akan bergerak ke depan. Okey, so kat sini pula elektron akan penuh. Apa akan jadi di sini? Di sini akan jadi lohong. Di sini akan jadi lohong. Dan yang depan pun sama. Elektron tu akan melompat. Sebab arah elektron daripada kanan ke kiri, dia mesti berlawanan dengan arah arus kan. Jadi kat sini pula akan jadi elektron. Elektron akan penuh kat sini akan jadi lohong. Lepas tu dia silih berganti. Kita nampak kat situ seolah-olah elektron tu dia akan sentiasa pergi ke depan, dan lohong tu bila yang ni pergi ke depan, yang ni jadi lohong. Okey, yang ni jadi lohong. Okey, bila elektron ke sini pula, yang belakang pula jadi lohong. Okey, kita nampak elektron tu dia bergerak pergi ke depan. Okey, yang pergerakan ni lah pergerakan elektron biru, bukan biru lah yang ni. Okey, kalau biru ni cikgu tukar yang tadi tu, asal tu biru tu. Okey, elektron semestinya melompat ke hadapan. Okey, jadi yang ni cikgu cakap arus mesti bertentangan dengan pergerakan elektron. Sebab kita tahu kan arus mengalir daripada positif ke negatif, seolah-olah dia mengalir ke sini, ke kanan. Jadi elektron dia mesti mengalir ke hadapan, bertentangan kat situ. Dan di sini cikgu nak tunjukkan, okey, cikgu nyatakan kat sini lah. Kalau kat sini elektron, contoh kat sini ada elektron kan. Elektron kan duduk di sebelah N, di belakang. So bila dia melompat keluar, elektron tu dah mengalir dekat situ. Dan apa akan jadi dekat sini? Ini akan jadi lohong. Okey, apabila elektron tu melompat pula kat sini, apa akan jadi? Kat sini kita nampak dia lohong dia akan berpindah ke belakang. Jadi kita nampak, cikgu nak nampakkan kat sini, elektron bergerak ke kiri, lohong seolah-olah bergerak ke kanan. Elektron ke kiri, lohong akan jadi ke kanan. Okey, jadi pergerakan arah arus, kita nampak konsepnya kat sini, pergerakan arah arus dia seolah-olah ikut pergerakan arah lohong. Okey, lohong tu kita nampak lohong tu bergerak ke kanan sama dengan arah arus. Okey, ini nak dinampakkan macam mana konsep litar pincang depan berlaku. Okey, sebab tadi kita tahu kan, cikgu dah terang tadi macam mana konsep pincang depan tadi tu. Okey, kalau cikgu nantilah cikgu lakarkan balik. Okey, nanti cikgu lakarkan balik. Ini apa yang cikgu buat ni? Ini adalah konsep secara detail macam mana keadaan pincang depan boleh berlaku. Tadi kan cikgu dah terang, pincang depan boleh berlaku apabila terminal positif disambungkan ke anode
dan terminal negatif sel kering disambungkan ke katod. Ini secara detail lah macam mana arah arus tadi boleh mengalir. Cikgu tunjukkan di sini adalah konsep di mana lohong P, yang N tu elektron, di mana elektron boleh dia bertentangan dengan arah arus, seolah-olah elektron tu bergerak ke hadapan dan arus bergerak, arus tu dia ikut pergerakan lohong lah. Lohong dia bergerak ke kanan. Dan apa akan jadi kalau konsep macam ni? Lupa cikgu nak cakap. Apa akan jadi kalau konsep dia seolah-olah elektron tu bergerak ke kiri, lohong tu bergerak ke kanan, nanti dia akan ada pertembungan di tengah-tengah. Itu kita panggil sempang tadi, ataupun kita panggil lapisan susutan. Kita nampak apabila elektron bergerak ke kiri, lohong bergerak ke kanan, atau kita namakan dia konsep pincang depan, forward bias, di mana arus boleh mengalir. Bila ada konsep macam ni, kita nampak lapisan susutan akan mengecil. Konsep dia susutan, lapisan susutan akan mengecil. Dia bermaksud apabila dia mengecil, dia membenarkan arus mengalir. Okey, sebab itulah dalam forward bias arus dibenarkan mengalir. Sebab tadi tu pergerakan lohong dan elektron tu tadi tu. Okey, lohong dan elektron tu peranan dia satu ke kiri, satu ke kanan. So dia membenarkan arus mengalir. Bila arus mengalir, maksudnya rintangan dia rendah. Okey, rintangan rendah, so arus boleh mengalir. Jadi voltan dia ada kaitan pula. Dia dekat bawah tu pula dia ada voltan simpang, dia ada V. Kalau tengok dalam buku teks dia ada simbol V, voltan simpang, di mana pertembungan antara positif dan negatif tadi dia akan menghasilkan voltan, beza keupayaan, di mana apabila voltan dia adalah rendah. Okey, bila voltan rendah, kan hukum Ohm V sama dengan IR, dia berkadar terus. Apabila V rendah, I pun rendah. Okey, bila voltan dia rendah, arus pun rendah. Sebab itulah dia membenarkan arus mengalir melaluinya. Okey, jadi bila arus tu boleh mengalir, lapisan susutan tu mesti akan mengecil. Okay, bila dia mengecil, senanglah arus mengalir. Jadi apa kaitan dengan voltan tu? Voltan akan mengecil. Okey, sebab arus boleh lalu. Istilahnya bila arus boleh lalu, so rintangan dia rendah. Okey, adalah kaitan dengan voltan. V sama dengan IR. Bila rintangan rendah, maka voltan dia semakin rendah. Okey, ini adalah konsep forward bias. Okey, yang ini pula cikgu tunjukkan konsep ni untuk tadi forward bias, ini adalah reverse bias, di mana kalau reverse bias kan terminal negatif kita terbalikkan kan dekat terminal sel kering dia. Negatif sambungkan ke anode, positif kita sambungkan ke katod. Kalau tadi forward bias positif ke katod, negatif ke positif ke anode, negatif ke katod. Itu yang tadi. So ni reverse bias, negatif ke anode, dia terbalikkan dekat sini. So apa akan jadi? Positif dan negatif dia akan tertarik. Bermaksud lohong ini akan tertarik. Sifat dia akan tertarik lah. Okey, tertarik keluar. Yang ini pun negatif dengan positif, dia akan tertarik. Maksudnya elektron tu akan tertarik keluar. Okey, kalau yang tadi dia menolak. Jadi dia menolak, maksudnya lohong tu pergi ke, kalau forward tadi dia menolak, lohong tu akan bergerak ke kanan dan elektron akan bergerak ke kiri sebab dia sama-sama menolak. Kalau tadi kan ni positif, positif ni negatif, negatif. So dia akan menolak. Bila menolak, dia yang tu ke atas, elektron pergi ke kiri. Tetapi yang ini dia menarik sebab satu positif, anode positif ni terminal negatif, dia akan menarik. Jadi bila dia lohong, jadi apa kaitan dia? Lohong dan elektron, maksudnya elektron dia tak boleh bergerak ke sini.
Elektron tak boleh melompat sebab masing-masing arah dia berlainan. Jadi kat situ cikgu katakan lohong dan elektron dia saling tidak tertarik antara satu sama lain. Jadi bila dia tidak tertarik, apa akan berlaku pada lapisan susutan tu? Lapisan susutan tu semakin menebal sebab dia tak ada yang kompres dia. Dia jadi sebab asing lohong ke sana, elektron pun ke sini, dia berlawanan dia berlawanan arah. Jadi lapisan tu tak ada efek dekat lapisan tu, dia tidak bertembung. Jadi lapisan tu semakin menebal. Jadi bila lapisan menebal, sebab itulah elektron tidak boleh melaluinya. Reverse bias kan. Kalau kita tengok, kalau cikgu lukis tu dari segi lukisan tadi kita dah belajar kan reverse bias tu. Dia jadi negatif positif kat sini. Kan arus mengalir daripada positif negatif, dia ada dihalang. Dia dihalang oleh kaki katot tu. Jadi arus tak boleh melaluinya. Dari segi istilahnya, sebab apa arus tak boleh mengalir? Sebab lohong dan elektron tu tidak tertarik antara satu sama lain. Yang forward bias tadi, elektron boleh mengalir sebab dia tertarik. Lohong pergi ke kanan, elektron pergi ke kiri. Dia tertarik. So ni tak tertarik, jadi lapisan tu semakin menebal, arus tak boleh melaluinya. Seolah-olah macam mana dengan rintangan. Okey, bila arus tak boleh lalu, bermaksud rintangan dia tinggi. Jadi rintangan dia tinggi, V sama dengan IR. Bila rintangan tinggi, jadi apa akan jadi pada voltan dia kat sini? Voltan sempang dia, kita namakan dia akan jadi meningkat. So kat situlah apabila rintangan tinggi. Kenapa rintangan tinggi? Sebab arus tak boleh lalu melaluinya, litar tu, maka V adalah tinggi. So kat situ tadi cikgu dah terang, arus tak boleh mengalir. Tadi cikgu lupa nak cakap, kalau di dalam aktiviti, kalau forward bias tadi, kalau kita letak mentol dekat situ, mentol akan, kalau forward bias dia akan menyala, tapi kalau reverse bias, mentol tidak akan menyala. Ini konsep reverse bias. So jadi cikgu dah teranglah secara detail macam mana konsep pincang depan, di mana pincang depan tadi dia wujud pertembungan kat situ, elektron ke lohong ke kanan, elektron ke kiri. Cikgu pun dah lukiskan yang bulat-bulat tadi tu. Okey, yang ini reverse bias, pincang songsang. Dia negatif, dia sambung ke anode, positif dia sambung ke kathod. Jadi dia menolak, dia dia menarik kan. Negatif positif tadi cikgu cakap dia menarik. Jadi seolah-olah lohong dia bergerak ke kiri, elektron akan bergerak ke kanan. Jadi dia tak bertembung. Bila tak bertembung, nampak tak perbezaan warna biru tu? Lapisan dia menebal. Okey, jadi ni tadi cikgu dah bacakan dan cikgu dah terangkan secara detail lah macam mana kita gabungkan P dengan N tu tadi dengan menambahkan dengan benda asing electrovalence tu tadi, maka dia menyebabkan diod tu berfungsi. Jadi cikgu bacakan kat sini, apabila diod pincang depan, lohong akan bergerak ke arah semiconductor N. Bermaksud tadi cikgu dah terangkan, lohong bergerak ke kanan dan elektron, manakala elektron akan bergerak ke kiri ke arah P. Disebabkan arus elektron dibenarkan ke P dan lohong bergerak ke N, maksudnya ada pertembungan di situ. Bermaksud arus boleh melalui litar ini dan lapisan tu semakin nipis sebab dia ada pertembungan di situ. Okey, lapisan menjadi nipis sebab dia ada pertembungan arah lohong dan elektron. Apabila dia semakin nipis, arus boleh melaluinya dan mentol akan menyala. Okey, voltan simpang tadi cikgu dah terang. Voltan simpan dan rintangan sangat mengecil sebab arus boleh melaluinya. Jadi rintangan dia kurang lah. Bila rintangan kurang, V juga berkurangan dan mentol akan menyala. Arus boleh melalui diod dan mentol akan menyala disebabkan pergerakan lohong elektron tadi, dia tertarik antara satu sama lain.
Manakala cikgu terangkan balik, lita pincang songsang, di sini negatif, di sini positif, ini positif, sini negatif, dia akan tertarik. Bila dia akan tertarik, seolah-olah dia tidak bertembung. Okey, dia tidak bertembung di situ. Lohong dengan elektron dia tak boleh bertembung. Kenapa lohong? Tadi cikgu dah terangkan lah, sebab dia dia tak cukup nak elektron valence tadi tak cukup, so dia kena berkawan dengan lohong. Jadi P tu lohong lah. Dia banyak lohong kat situ. Yang ni elektron valence dia lebih tadi kan, 9 tu. Sebab itulah dia banyak elektron dekat situ. Konsep dia cikgu dah terangkan. Dan apabila dia tidak bertembung dekat situ, sempang tu, dia tidak bertembung dan lapisan akan menjadi menebal. Okey. Apabila diod pincang songsang, lohong, elektron masing-masing akan bergerak menjauhi. Itulah dia bergerak keluar menjauhi lapisan susutan, dan lapisan susutan tu dia tidak ada kompres kat situ, dia jadi lebih lebar. Macam mana dengan voltan dia? Voltan merentasi lapisan susutan meningkat. Jika arus tidak boleh mengalir, maksudnya benda tinggi rintangan. Bila tinggi rintangan, hukum Ohm V juga akan meningkat. Okey, sehingga mencapai beza keupayaan bateri yang meningkat. Rintangan juga sangat besar lah, sebab arus tak boleh mengalir. Jadi arus tidak boleh mengalir, mentol tidak menyala. Ini adalah konsep cikgu dah terangkan. Konsep macam mana fungsi diod semikonduktor tu berfungsi. Apa fungsi diod semikonduktor? Dia mengalirkan arus tu satu hala saja, arus ulang-alik kepada arus terus. Dan cikgu dah terangkan secara detail apa itu pincang depan. Tengok balik slide yang ke depan tadi sambungan dia tadi tu, sambungan dia pagar tak pagar tu. Okey, kalau dia positif negatif kat sini, arus boleh mengalir melaluinya, itu kita nama forward bias, pincang depan. Kalau kita terbalikkan negatif dengan positif kat sini, so arus daripada positif dan negatif dia tak boleh mengalir. Konsep dia sebab ada, seolah senang nak ingat sebab ada palang kat situ, tapi sebenarnya konsep dia macam ni. Sebenarnya konsep dia konsep secara detail, dia pincang depan dan pincang songsang ni sebenarnya dia ada proses tarikan antara lohong dan juga elektron. Kalau lohong mana tadi? Lohong okey, bergerak ke arah N, dan elektron bergerak ke arah P. Dia saling bertembung dekat situ, maka arus boleh mengalir. Tetapi kalau kita songsangkan terminal positif, kita nampak kat situ lohong dan elektron masing-masing tidak tertarik atau menjauhi lapisan. Bila dia jauh, lapisan menebal, arus tak boleh mengalir. Bila dia nipis, arus boleh mengalir. Bila pengaliran arus, dia ada efek kepada rintangan. Okey, bila arus boleh mengalir, cikgu ulang ni, rintangan berkurang, V juga berkurang. Bila arus tak boleh mengalir, maksudnya rintangan dia tinggi, V dia juga tinggi. Dan sedikit info lagi dan nota tambahan daripada cikgu, boleh take note, ini tak ada dalam buku teks. Okey, kekonduksian elektrik bagi semikonduktor boleh bertambah apabila, maksudnya semikonduktor diod tadi tu, dia boleh bertambah. Kekonduksian elektrik adalah kebolehan mengalirkan elektrik. Maksudnya elektrik boleh mengalir di dalam semikonduktor apabila kita tambahkan suhu dia, suhu bertambah. Okey, disebab pengaliran arus kan kat situ, jadi akan wujud suhu dekat situ. Okey, kalau superkonduktor, maksud dia arus dia mengalir dengan baik, so memang ada kadar suhu dia meningkatlah dekat situ. Okey, kalau kita naikkan suhu dia, bermaksud kebolehan elektrik dapat mengalir dengan lebih baik. Okey, kita tambahkan suhu dia, kemudian kita cahaya dikenakan ke atasnya. Okey, kita kenakan cahaya kepada semikonduktor untuk panaskan dia supaya arus dapat mengalir. Dan kita tambah sedikit benda asing. Tambahkan sedikit benda asing, didopkan ke dalam semikonduktor tulen untuk menambahkan bilangan cas sama ada elektron bebas ataupun
lohong. Ni macam cikgu cakap lah, semikonduktor tulen tadi, silikon dengan germanium tadi kita tambahkan, kita dopkan proses pendopan untuk menambahkan bilangan cas elektron ataupun lohong. Okey, ini adalah macam mana kekondaksian elektrik dapat menambahkan pengaliran elektrik di dalam semikonduktor. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini.